pula yang dahulunya, mana yang terdahulu, mana yang berlaku dahulu. Dia ambil dengan did. Dia ambil dengan did, yakni dengan lawan. Yakni lawannya. Dia ambil dengan didnya, yakni lawannya pada witir. Maknanya pada satu, kalau tiga, itu ambil did, ambil lawan. Dan dia ambil dengan umpama, umpamanya pada syafa', kalau dua, kalau empat, itu ambil umpama. Begini, hingga beginilah, serta diiktibarkan tajdid atau tiada. Serta diiktibarkan maknanya kira ada beradat tajdid wuduk ke tiada beradat tajdidkan wuduk. Jadi masalahnya kita katanya selepas pada naik matahari itu dia ada yakin dengan tahur dan suci, tetapi tak tahu yang mana yang dahulu daripada keduanya. Maka suruh ingat balik belum pada matahari. Sebelum pada naik matahari itu dia macam mana? Maka dia jawab katanya belum pada naik matahari itu ada yakin kata berhadas dan ada yakin kata mengambil wuduk. Tetapi tak tahu juga yang mana yang dahulu. Jadi sebelum pada naik matahari pun dia tak tahu juga. Ada berlaku kedua tetapi tak tahu yang mana yang dahulu. Maka kita tanya dia pula. Kalau begitu sebelum pada masa naik matahari itu, so tanya dia belum pada tu pula. Kita katanya sebelum pada naik fajar pula. Kalau begitu belum pada antara naik fajar dengan matahari itu dia tahu katanya, ia yakin katanya ada kedua tapi tak tahu yang mana yang dulu. Kalau begitu kita tanya dia pula sebelum pada naik fajar masalah macam mana pula? Dia katanya ada berlaku kedua-dua juga tetapi tak tahu juga yang mana yang dulu. Lepas tu tanya pula, kalau begitu sebelum pada tu macam mana? Jadi 3. Antara naik matahari dengan pukul 9, sama dengan misal yang telah lalu. Antara jam pukul 9, antara naik matahari dengan jam pukul 9 ada berlaku kedua dia katanya, tapi tak tahu yang mana yang dulu. So dia ingat balik belum pada naik matahari. Kita katanya antara naik fajar dengan naik matahari. Situ pun dia kata yakin kedua tapi tak tahu yang mana yang dahulu juga. Lepas tu kita suruh dia ingat balik belum pada naik fajar tu macam mana? Dia katanya ada berlaku kedua juga tapi tak tahu yang mana yang dahulu juga. Jadi 3 kali kan. Jadi 3. Maknanya belum naik fajar, sebelum pada naik fajar, 1. Tepat yang dia tak tahu yang mana yang dahulu. Dan pulaknya antara naik fajar dengan naik matahari pun dia tak tahu yang mana yang dahulu. Antara naik matahari dengan jam pukul 9 pun dia tak tahu yang mana yang dulu juga. Maka jadi dah 3 begitu. Maka sekiranya kalau belum pada naik fajar tu dia tak tahu juga. Maka tanya lagi, belum pada tu pula. Kita katanya antara sembahyang Isya dengan naik fajar tu berlaku kedua tapi tak tahu yang mana yang dahulu juga.
Kalau begitu tanya, sebelum pada tu lagi pula. Sebelum pada tu lagi pula. Maka sekiranya kalau dia kata sebelum pada itu, jadi sebelum pada tu, apa pula? Kalau dia katanya berhadas. Kalau dia katanya belum pada tunya berhadas. Jadi maknanya tiga apa dia? Jadi maknanya satu antara naik matahari dengan pukul 9, itu satu. Antara naik fajar dengan naik matahari, itu satu. Antara Isya dengan naik fajar, itu satu. 3. Lepas tu ingat belum pada tu. Maka sekiranya sebelum pada tu. Jadi tiga masa lah. 3 antara. Satunya sekali lagi. Antara naik matahari dengan pukul 9. Itu satu masa. Lepas tu pulaknya antara naik fajar dengan naik matahari. Itu satu masa. Dan antara Isya dengan naik fajar. Jadi tiga tepat. Antara naik matahari, selepas pada naik matahari dengan pukul 9, satu. Selepas pada naik fajar dan belum pada naik matahari, itu satu. Antara Isya dengan belum naik fajar, itu satu. Maka kena ingat belum pada tu pula. Jadi belum pada yang ketiga. Belum pada yang pertama. Maka belum padanya macam mana? Maka sekiranya kalau dia kata dia berwuduk, maka pada witir tu maknanya dia ambil dit. Pada witir mana 1 dengan 3 tu ambil lawan. Maka pada syafa' ialah di 2 ambil masa, ambil seumpama. Begitu. Begitulah. Jadi maknanya kalau sebelum pada tu. Jadi kita bilangnya lepas pada naik matahari, antara selepas pada naik matahari dengan jam pukul 9, itu satu. Lepas tu selepas pada naik fajar, belum pada naik matahari, itu satu. Antara waktu Isya dengan belum naik matahari, itu satu. Maka suruh dia ingat balik sebelum pada tu. Sebelum pada Isya tu ialah waktu maghrib. Kalau dia kata dianya berhadas, maknanya pada witir kita ambil lawan. Mana kalau belum pada maghrib tu dia berhadas, maknanya pada satu tu satu tu maknanya antara Isya dengan belum pada naik fajar. Itu ambil witir. Lepas tu yang kedua ialah antara naik fajar dengan sebelum naik matahari tu, itu ambil syafa'. Dan antara lepas pada naik matahari sebelum pada pukul 9 tu ambil dit pula, ambil lawan pula sebab di situ witir. Serta dia katanya serta diiktibarkan terjadi wuduk ke tidak. Serta dikirakan terjadi wuduk ke tidak. Masalah terjadi wuduk ke tidak tu kita tengok masalah yang dulu. Kalau tajdid wuduk, kalau tajdid wuduk maka ambil lawan. Kalau tidak tajdid wuduk ambil seumpama, ikut yang dulu. Begitulah. Jadi masalah di sini kita tak payah mendalami lah. Hanya sekadar sepitah lalu begitulah.
Kemudian katanya babul ghusli. Babul ghusli. Ini suatu bab pada menyatakan yang mewajibkan mandi dan yang wajib mandi dan sunat mandi dan syaratnya dan makruhnya dan mandi yang sunat. Jadi ini bab pada menyatakan mandi dan maknanya perkara-perkara yang bersangkutan dengan mandi. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan mandi, dia katanya terdiri daripada yang mewajib akan mandi. Maksud dengan yang mewajibkan mandi itu ialah perkara-perkara apabila berlaku mesti kena mandi. Yang mewajibkan mandi seperti datang haid, seperti keluar mandi, seperti berlaku bersetubuh, itu yang mewajibkan mandi. Dan wajib mandi maknanya rukun dia. Rukun mandi. Jadi maknanya fasa bab ini nak menyatakan juga rukun-rukun mandi. Dan wajib mandi makna rukun-rukun mandi. Adapun yang mewajibkan mandi itu maknanya sebab-sebab yang menyebabkan jadi wajib kena mandi. Dan sunat mandi, maknanya sunat-sunat yang perkara-perkara yang disunat pada kita mandi. Perkara-perkara yang disunat kita buat pada ketika mandi. Itu makna sunat-sunat mandi, maknanya perkara-perkara yang disunat dikerjakan pada ketika kita mandi. Itu sunat-sunat mandi. Dan syaratnya, syarat bagi mandi, syarat bagi nak sah mandi. Dan makruhnya, makruh tu maknanya perkara-perkara yang dimakruh kita kerjakan pada ketika mandi. Dan mandi yang sunat. Mandi sunat tu seperti mandi hari raya dan sebagainya. Maka kesemua itu akan dinyatakan di dalam ini bab. Jadi bab ni nak menyatakan sebab-sebab yang mewajibkan mandi dan nak menyatakan rukun-rukun mandi dan nak menyatakan perkara-perkara yang disunat dibuat pada masa pada masa mandi dan syarat-syarat bagi mandi dan perkara yang makruh, maknanya perkara yang makruh dikerjakan pada ketika mandi dan nak menyatakan bagai-bagai mandi yang sunat. Beberapa perkara tu, satunya yang mewajib, yang keduanya wajib mandi, yang ni rukun mandi, yang ketiganya sunat-sunat mandi, yang keempatnya syarat dia, yang kelimanya makruhnya, dan yang keenamnya bagai mandi yang sunat. Jadi dengan sebab mandi itu ada dua, mandi yang wajib, mandi yang sunat. Tengok dulu, dia katanya dan yang terlebih afsah. Ini bacaan lafaz al-ghusli. Dan yang terlebih afsah, mana terlebih fasih. Difatahkan ghin. Baca ghas. Dan baca ghas. Ghuslun, itu lebih fasih daripada baca ghuslun. Dan kebanyakan diistimalkan, jadi digunakan pada fuqaha, pada istilah ulama fiqh dengan dhammah ghinnya. Yang masyhurnya baca dengan dhammah ghus. Baca ghus. Tapi yang masyhurnya begini jadi dia semua tu ada baca ghas, ada baca ghus, ada dua bacaan. Maka baca ghuslun tu terlebih fasih daripada baca ghuslun. Tetapi yang kebanyakan diguna pada kitab fiqhnya, apabila kita baca ghuslun dengan makna basuh. Apabila baca ghuslun, makna basuh.
apabila baca ghuslun dengan makna mandi. Tetapi tak mesti, kalau tilik pada asal lurahnya tak mesti begitu. Kalau baca ghuslun pun makna mandi, makna basuh. Sebab dalam bahasa Arab mandi dengan basuh tu ialah pada asal lurah Arabnya mandi dengan basuh tu ialah satu panggilan saja. Mandi tu ialah basuh lah, basuh tu ialah mandilah. Sebab tu kalau tilik pada asal lurah baca ghuslun pun boleh, baca ghuslun pun boleh. Kalau begitu kena tengoklah nak ghuslun nak pakai makna mandi ke, nak pakai makna basuh ke. Itu pada asal lurahnya begitu. Tetapi ulama fiqh untuk nak bagi senang fahamnya, mereka membezakan. Apabila mereka nak kepada makna basuh, guna dengan kata ghaslun. Sebab tu kalau basuh muka, ghaslul wajhi. Kalau basuh muka dalam bab wuduk, kata ghaslul wajhi. Kalau basuh najis tu ghaslun najasah. Kalau mana mandi, tu ulama fiqh guna dengan kata ghuslun untuk nak jadi berbeza. Untuk nak jadi berbeza. Sebab dalam ulama fiqh dia gunakan begitu. Dalam lurah diskutukan pada gunaan ghuslun tu makna mandi, makna basuh. Tapi ulama fiqh dia membezakan, senang faham, senang nak faham. Ghuslun basuh, ghuslun mandi. Begitu juga setengah daripada lafaz yang lain daripada lurah yang digunakan oleh ulama fiqh ialah lafaz zaujun. Lafaz zaujun dalam asal bahasa Arabnya zaujun, suami pun zaujun, isteri pun zaujun. Suami pun zaujun, isteri pun zaujun. Itu di dalam asal lurah Arab. Tetapi ulama fiqh dia tambahkan ta kalau dikandaki dengan makna isteri. Untuk senang nak menunjukkan, untuk nak faham di dalam bab nikah. Mana kalau kata zaujun dengan tidak ada ta itu ialah suami. Kalau kata zaujatun, zaujatun maknanya isteri. Tapi kalau tilik kepada asal lurah, zaujun suami, zaujun isteri. Kedua-dua. Tidak ada zaujatun, zaujah itu tidak ada dalam asal lurah. Jadi maknanya lafaz zaujah itu daripada mana? Daripada gunaan ulama fiqh. Untuk nak senang bercakap. Untuk nak jadi beza yang mana suami, yang mana isteri. Kalau zaujun tidak ada ta di belakang, zaujun, maka maknanya suami. Kalau zaujatun, zaujah tu maknanya isteri. Di sini pun sama. Ghuslun, kalau tilik pada asal bahasa Arabnya, makna boleh digunakan kedua-duanya. Hanya lebih lagi pula ghuslun tetap lebih fasih daripada bacaan ghuslun. Mana mandi, mana basuh. Tetapi ulama fiqh dia membeza. Ghuslun dikandakinya basuh. Ghuslun dikandakinya mandi. Ini dalam kitab fiqh. Dan jika dikasrahkan akan dia kan rin, mana rislun. Kalau baca rislun, al-rislu nama bagi suatu yang dibuat mandi. Kalau baca rislun, nama bagi suatu benda yang kita guna untuk mandi. Seperti daun bidara, orang zaman dulu guna daun bidara ganti daripada sabun. Baca rislun maknanya jenis-jenis sabun itulah, alat-alat benda-benda yang kita guna buat mandi. Kalau sekarang sabun. Dan jika didhammahkan, baca ghuslun dinamakan bagi air yang dibuat mandi. Kalau baca ghuslun dalam bahasa Arabnya ada juga dipakai dengan mana air yang kita guna untuk mandi. Air yang dibuat mandi mana air yang kita cadang untuk nak mandi dengan dia.
Itu mana air yang dibuat mandi, mana air yang kita sedia, kita simpan, kita sedia untuk nak guna, untuk nak mandi dengan dia. Begitulah pada asal, pada bacaan dia pada lurah. Ada ruslun, ada ghaslun, ada rislun. Begitulah. Dan maknanya pada lurah, pada asal lurah. Ni ulama fiqh dengan sebab dalam istilah fiqh dia guna makna perkataan bahasa Arab tetapi lain daripada makna asal lurah. Maka dengan sebab itulah setiap-tiap kali berjumpa satu bab, awal-awal bab dia akan sebut makna lurah lebih dulu. Supaya tidak keliru, supaya nak bagi tahu katanya yang dimaksud dalam kitab fiqh ini lain daripada makna yang difaham di dalam lurah. Kalau kita ambil bahasa lurah, mari tafsir dalam kitab fiqh, salah. Sebab makna yang ada dalam kitab fiqh lain, makna fiqh lain, makna syarak lain, makna lurah lain. Dan lagi pulanya tujuan disebutkan makna lurah untuk senang kita nak faham makna istilah. Istilah syarak di sini. Dan maknanya pada lurah sayalanul ma'i 'ala syai'i. Sayalanul ma' 'ala syai'i. Mengalir air atas suatu. Sebab tu basuh pun dia jugalah. Sebab mana mengalirkan air atas suatu, atas badan ko, atas kain ko, atas kayu ko, atas pinggang ko, katalah asalkan ada mengalir air di atas suatu benda, walaupun benda tu bukan badan manusia, walaupun benda tu kena atas binatang, kena atas mangkuk pinggang, kena atas puriuk, kena atas kayu, kena atas mutu kereta ke, sama. Itu panggil mandi, artinya basuh pada lurah. Mengalirkan air atas suatu. Itu makna pada lurah. Dan pada istilah, yakni istilah syarak. Dan pada istilah, yakni pada istilah syarak, yakni maknanya mandi pada syarak lah. Mandi pada syarak tu ialah sayalanul ma'i ala jami'il badan biniyatin. Kita cuba tengok. Berbezanya makna lurah dengan makna syarak. Sebab makna syaraknya dia khas. Makna pada lurah umum. Tengok. Dia kata mengalir air atas sekalian badan dengan niat. Maknanya kalau kita basuh baju bukan dia mandi lah. Pada istilahnya, kalau kita ambil air, kita tuang di atas baju, maka air itu mengalir di atas baju. Kalau kita basuh pinggang, kita tuangkan air di atas pinggang, air itu mengalir pada pinggang. Pada lurah, ialah mandi basuh lah tu. Tapi pada istilah syarak, bukan dia. Sebab nak panggil mandi pada syaraknya, ialah mengalir air juga, tapi tentu dengan badan. Tentu dengan badan, tentu dengan seluruh badan. Kalau kat muka saja pun bukan seluruh badan, bukan dia mandi. Sebab tu ketika kita ambil wuduk tak panggil mandikan muka, mandikan tangan, mandikan kaki. Sebab apa? Sebab tidak seluruh badan. Nak panggil kata mandi pada istilah syarak, naknya seluruh badan. Kalau tak seluruh badan, bukan dia mandi. Apa dia? Basuh. Sebab tu ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan. Bukan mandi muka, mandi tangan. Bukan begitu. Jadi maknanya dalam syarak mengalir air di atas sekalian badan. Adapun pada lurah, asal lurah mengalir air atas sesuatu tu badan pun boleh jadi, lain daripada badan pun boleh jadi. Luas dia lah, luas makna lurah daripada makna syarak. Lagi pulanya makna syarak ini mengalirkan air di atas sekalian badan, seluruh badan dengan niat.
mesti kena ada niat. Kalau apa dia? Kalau mengalirkan air pada sekalian badan dah tetapi tidak ada niat, maka tak panggil mandi juga pada istilah syarak. Sebab dia beberapa perkara yang nak tu ada mengalir. Sebab tu kalau sapu tak mengalir, bukan dia mandi juga. Kalau sapu, walaupun jadi basah, walaupun sapu sehingga jadi basah tetapi tidak mengalir oleh air, maka tak panggil kata mandi. Lepas tu nak panggil mandi tu selepas pada mengalir tu nak mengalir pada seluruh badan. Kalau tak seluruh badan, bukan dia mandi juga pada istilah syarak. Mengalir air pada seluruh badan, kalau tidak ada niat, maka tak panggil mandi juga. Walaupun basah, walaupun suci daripada daki sekalipun, tapi tak panggil mandi. Kalau tak ada niat. Gitu. Jadi mana 3 perkara tu. Nak ada mengalirkan air. Tak mengalir, tak panggil mandi. Mengalir tu mengalir pada seluruh badan. Kalau tidak seluruh badan, maka bukan mandi juga. Mengalir pada seluruh badan tu kena ada niat. Serta ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tak panggil mandi juga. Jadi mana 3 perkara tu. Kena ada mengalir. Kena ada mengalir tu mesti pada seluruh badan. Mengalir air pada seluruh badan tu mesti berserta dengan niat. Gitu. Tapi niat ni, maknanya niat ni adalah perkara yang wajib ada pada masa kita mandi. Nak jadi mandi pada istilah syaraknya kena ada niat. Jadi wajib kena niat lah. Mesti kena niat. Kalau tidak, tak panggil mandi pada istilah syarak. Kalau tidak ada niat, tak panggil mandi. Tapi niat ni dia jaga. Yang lain sifat bagi niat. Yang lain daripada mandi orang mati. Mandi mayat lah. Yang lain daripada mandi orang mati. Mandi mayat. Mayat tu orang mati bahasa Melayu. Yang lain daripada mandi orang mati. Seperti lagi akan datang menyatanya. Jadi maknanya begini, apa maksud dia kata yang lain daripada mandi mayat, mandi orang mati? Maknanya niat, kalau niat masalah mandi mayat. Masalah mandi mayat tu, niat tu adalah sunat pada mandi mayat. Begitulah. Niat pada mandi mayat tu adalah sunat. Tak jadi wajib. Dengan maknanya kalau kita mandi mayat itu dengan kita meratakan mengalir air pada seluruh badan mayat tapi orang mandi itu dia tidak meniat. Maka sah mandi dia tu. Sebab janji tak niat pun boleh. Tapi kalau niat dapat pahala kepada orang niat. Orang mandi yang niat. Kalau tak niat sampai masa ambil mayat, tuangkan air gosok badan dia sehingga rata. Jadi tu boleh kapan boleh solat tu walaupun ketika dia mandi dia terlupa nak niat sekalipun tak mengapa. Tapi kalau dia niat sunat bagi orang mandi itu, maknanya sunat bagi orang yang memandikan mayat, sunat dia niat mandi untuk mayat. Tapi kalau tak niat pun tak mengapa. Tak sama dengan kita mandi junub. Kalau kita mandi junub, kalau tak niat, tidak sah mandi. Begitu. Itu mana katanya, yang lain daripada mandi orang mati, dengan sebab niat pada ketika mandi orang mati itu adalah sunat, tidak jadi wajib. Semuanya akan disebut di depan. Dan tiada wajib mandi itu dengan bersegera. Dan tiada wajib mandi itu dengan bersegera. Mana tak wajib bersegera pada mandi apabila berlaku sebabnya. Apabila ada berlaku sebab-sebab yang mewajibkan mandi, maka asalnya
Hukum asalnya mandi itu tak wajib bersegera. Tak wajib bersegera. Mandi untuk nak lepas daripada janabah, untuk nak lepas daripada junub. Misalnya orang tu dia berjunub. Maka selama mana dia tak mandi, dia berada dalam keadaan berjunub. Selama mana dia tak mandi, adalah dia tu dalam keadaan berjunub. Tetapi tak wajib bersegera. Ini hukum asalnya. Kalau tak nak solat lagi lah. Kalau tak nak solat, artinya kalau tak masuk waktu solat lagi, artinya dah masuk waktu solat lagi tapi luas lagi. Contohnya kita katanya sekarang masuk zuhurnya pukul 1. Zuhur habis pukul berapa? Kita katanya awal-awal masuk waktu zuhur, lebih-lebih laginya waktu insya, awal-awal waktu insya tak wajib lagi kita bersegera sebab waktu insya luas lagi. Gitu. Itu asalnya segera pada mandi janabah tu tak wajib. Mandi itu wajiblah, segera tu tidak. Mandi itu wajiblah apabila ada sebab dia, tapi bersegera tu tidak wajib. Ini asal hukumnya. Dan jikalau dengan derhaka sebabnya sekalipun, walaupun berdosa dengan sebab wajib mandi sekalipun, dan jikalau dengan derhaka, yakni dengan berdosa, dengan maksiat, sebabnya sebab mandi sekalipun. Macam mana? Seperti ia seorang berzina. Dosa besar dah berzina ni. Jadi maknanya kalau dia berzina, wajib mandi juga. Sebab berjunub. Berjunub dengan sebab berzina, tak, walaupun berjunub dengan sebab berzina sekalipun, tak wajib bersegera juga. Tak wajib bersegera juga. Sebab apa tak wajib bersegera? Walaupun kita katanya selama mana tak mandi, dia dalam keadaan berjunub daripada berzina. Kalau orang berzina tu maknanya selepas pada dia berzina, mana selama mana dia tak mandi, mana dia berkekalan dalam keadaan berjunub daripada apa dia? Daripada zina yang ialah dosa besar. Maka tak berdosa lah. Mana selepas pada berzina, dia tak terus mandi itu tak berdosa. Berzina tu memanglah dosa besar. Tetapi maknanya selepas pada berzina, dia tak terus mandi, tak bersegera kepada mandi. Sekiranya kalau tak ada nak salat, maka tak berdosa dia. Tak berdosa di atas tak segera, kerana tak bersegera tu tak berdosa. Begitu. Lepas tu kalau orang katanya tak berdosa ke padahal dia tu berjunub daripada sebab berzina, dia berdosa ketika berzina. Apabila putus berzina, berhenti berzina, putuslah dosa. Selama mana dia dok lakukan zina tu, dalam keadaan berdosa lah masa tu. Apabila dia berhenti, berpisah dengan perempuan, berhenti juga berdosa. Begitu. Sebab tu dia katanya, kerana putus derhakanya dengan putus wati dahulu daripada mandi. Kerana putus derhaka, mana putus dosa, mana dah tak berdosa. Dia berdosa tu pada masa dia wati, dia bersetubuh tu. Selama mana dia itulah dalam keadaan bersetubuh tu, selama itulah berdosa. Apabila dia berhenti, dosa berzina dah putus. Maka mandi selepas pada itulah tak wajib bersegera. Dia tak sama dengan begini. Dia tak sama dengan masalah berdosa dengan sebab masalah najis. Masalah najis ni begini. Dia najis ni haram kita main-mainkan dengan najis. Contohnya kita katanya dia sembelah lembu masalan. Selepas pada dia sembelah lembu tu, dia ambil darah lembu, tapal kat baju dia.
Padahal tidak ada perlu kepada buat begitu. Itu berdosa. Itu berdosa. Tanya dia nak bagi tahu kata dia lah orang sembelih lembu, dia selepas pada sembelih lembu, darah lembu tu dia ambil tapal kat dahi masalah. Darah lekat kat dahi dia. Dia nak tunjuk kata dia orang sembelihnya. Maka ambil darah najis, darah tu najis tampal kat badan gini adalah haram. Sebab haram bermain-main dengan najis. Maka selama mana tak basuh, selama tu dalam dosa. Dia berbeza dengan masalah berzina. Masalahnya berzina sakat mana berdosa? Sakat dia lakukan zina tu lah saja. Perbuatan zina, sedang berzina tu lah sedang berdosanya. Apabila dia berhenti daripada berzina, walaupun tak mandi lagi, dah putus dosa berzina. Begitu rupanya. Tetapi masalah najis, kalau dia ambil najis tapal kat badan dia, kat dahi, kat mana sekalipun, selama mana tak basuh, selama itulah dia berdosa. Sebab najis ni, kalau tak perlu, tak boleh nak kenakan najis pada badan, pada pakaian. Sebab tu nak ambil main-main, nak pegang tai kambing yang bulat-bulat kering tu, nak pegang tu, nak gitir-gitir dia nak pegang dalam tangan dengan saja-saja tu tak boleh. Melainkan kita nak bajakan pokok tu tak dapat, tidaklah. Tu tak ada masalah. Tapi saja-saja nak main dengan najis tu, nak pegang, nak main, itu tak boleh. Jadi sebab tu kalau darah tadi tu masalah, kalau tampal kat badan tu selama mana tak basuh, selama itulah dia tu berdosa. Lepas tu tadi dah cerita basuh dengan mandi sama kan pada lurah. Jadi mana kalau orang berzina, selepas pada dia berzina, kalau tak terus mandi pun tak berdosa. Tapi kalau orang main najis, mata kat dahi, kat mana masalah, selama mana tak basuh, selama tu dalam berdosa. Berdosa. Mereka dia basuh, barulah berhenti dosa. Barulah putus dosa. Dia tak sama. Dan terkadang wajib segera. Ni menyalih dengan asal lah. Hukum asal mandi wajib itu tidak segera. Tidak disuruh dengan segera. Dan terkadang wajib bersegera. Bersegerakan mandi janabah, mandi wajib tu ada juga hukumnya wajib segera. Mandi pun wajib, bersegera pun wajib juga. Iaitu picik waktu sembahyang. Mana waktu sembahyang dah tak luas. Kalau tak mandi sekarang, menyebabkan tak sempat nak sembahyang di dalam waktu. Kalau tak mandi sekarang, kita katanya dia mimpi. Dia tidur, dia mimpi masalah. Dia tidur, dia mimpi. Dia tidur, dia mimpi. Kemudian tidur dia tu ada mimpi keluar mandi. Kemudian tidur, tengok apabila dia sedar tu tengok masa ada 15 minit nak habis waktu solat. Padahal dia belum solat lagi. Maknanya kalau tak terus mandi, menyebabkan dia tak sempat sembahyang, tak sempat nak habiskan solat itu di dalam waktu. Maka itu jadi wajib lah. Kalau katanya waktu luar lagi, contohnya dia selepas pada isya tu dia berjunub. Selepas pada isya dia berjunub. Lepas tu tak ada nak solat, nanti solat subuh tu lah. Maka berapa jam lagi tak wajib terus mandi. Wajib segera tu tidaklah. Adapun sunat tu memang sunat. Itulah. Satunya kerana waktu-waktu solat tu ada tak berapa lama lagi. Sekiranya kalau tak terus mandi, tak bersegera mandi tu, maka menyebabkan tak sempat nak habiskan solat dalam waktu. Maka itu wajib. Dan demikian lagi jika junub ia di dalam masjid padahal ada air padanya, ini di dalamnya dalam masjid. Padanya ini di dalamnya dalam masjid. Tiada dapat ia keluar daripadanya, tiada dapat mana tak boleh nak keluar sebab takut masalah daripadanya, daripada masjid.
Satu masalah laginya masalah wajib segera mandi. Dia orang berjunub ni tak boleh mendiami dalam masjid kan. Tak boleh mendiami dalam masjid. Lepas tu kita katanya orang ni dia apa dia? Dia tidur dalam masjid. Tiba-tiba bermimpi, tidur tu bermimpi keluar mandi. Selepas pada itu dia sedar. Nak keluar daripada masjid takut. Nak keluar daripada masjid takut. Takut apa dia? Misalnya katanya ada orang nak buat apa-apa kepada dia ke, atau takut binatang buas ke. Katalah. Jadi maknanya tak boleh nak keluar daripada masjid dengan sebab ada ketakutan orang nak buat dia ke masalah, atau takut sebab kat luar masjid tu ada binatang buas ke masalah. Kebetulannya di dalam masjid tu ada air untuk mandi. Maka wajib dia segera mandi di dalam masjid tu lah. Supaya lepas daripada junub ketika dia duduk dalam masjid, tak boleh nak keluar daripada masjid. Dengan sebab dia ni tak boleh nak keluar daripada masjid. Kalau keluar daripada masjid, akan berlaku ketakutan lah di atas dia. Nak keluar daripada masjid tak boleh. Sebab ada orang nak bunuh dia masalah. Kalau duduk dalam masjid selamat. Kalau keluar daripada masjid, orang nak bunuh dia. Lepas tu kebetulannya di dalam masjid tu ada air. Boleh nak mandi. Ada kolah masalah. Boleh nak mandi. Lagi pulaknya zaman dulu lantai masjid tu pasir saja, boleh mandi terus lah. Kalau begitu wajib mandi juga. Tapi kalau masalahnya dia takut nak keluar daripada masjid, dia berjunub, dia tidur dalam masjid, dia bermimpi keluar mandi, dia takut tak boleh nak keluar daripada masjid, lepas tu dalam masjid tu tidak ada air, macam sekarang dalam masjid tak ada air lah. Untuk nak mandi, maka dimaaf dia ada dalam masjid sebab takut nak keluar. Kalau boleh keluar, mesti keluarlah. Begitu. Jadi maknanya mandi junub ini, mandi junub ini asal hukum dia tak wajib bersegera. Melainkan kedatangan seperti picik waktu ataunya seperti misal yang tadi tu, maka wajiblah dia dia mandi. Segera pada mandi. Kemudian bermula yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Mana sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Maknanya 6 perkara ini kalau berlaku maka wajib mandi. Apabila berlaku di atas seorang maka wajib mandi. Apabila berlaku mana-mana satu daripada 6 perkara ini. Mana dia? Pertama, janabah dengan jimuk. Dia berjunub dengan sebab dia jimuk. Begitulah. Bertemu daripada sebab-sebab yang mewajibkan mandi ialah janabah dengan jimuk dengan sebab jimuk. Jadi berjunub dia tu dengan sebab dia jimuk. Dia yang menjimuk atau dia tu dijimuk. Maknanya melekapi suami isteri lelaki perempuan lah tu. Janabah dengan jimuk ni lelaki yang sebelah balik suami pun sama, sebelah balik isteri pun sama. Kerana kenapa boleh katanya janabah dengan jimuk ni setengah pada sebab, setengah pada perkara yang mewajibkan mandi, kerana firman Allah Ta'ala. Ni dalil katanya apabila jimuk ada jadi berjunub maka wajib mandi. Firman Allah Ta'ala, wa in kuntum junuban baca ni. Wa in kuntum junuban fattahharu. Gitu. Wa in kuntum junuban dan fattahharu. Ta tasydid. Ha pun tasydid juga. Asal dia tatahharu.
Fatahharu. Tasydid pada ta, tasydid pada ha. Dan jika ada kamu junub, sebab kamu jimuk, artinya dijimuk, melekat laki perempuan lah ni. Dan jika kamu junub, sebab kamu orang lelaki yang menjimuk, artinya perempuan yang dijimuk. Dan jika kamu junub, maka bersuci olehmu. Maka bersuci olehmu maknanya mandilah. Bersuci daripada janabah junub itu dengan secara mandi. Tu Allah Ta'ala suruh bersuci. Bersuci itu hadis katanya dengan secara mandi. Begitu. Dan makna janabah pekerjaan yang maknawi yang berdiri pada segala tubuh yang menegakkan sah umpama sembahyang sekira-kira tiada yang memudahkannya. Kita untuk hari ini kita akhir di situ pada kata dan makna janabah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك